Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Nur jali sifatullah, sifat menjadi kalam Allah. Terangkan hati hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita yang tidak mampu kita hitung. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat dapat mengenal Allah dari sisi Allah hingga kita tidak jahil lagi tentang Allah. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat Allah menganugerahi kepada kita hidup yang sebelum ini kita belum disebut ada. Dan maka kita mengetahui bahawa hidup ini adalah penceritaan kisah-kisah, cerita-cerita Allah Subhanahu wa taala, pentajalian Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang bukan menunjukkan banyak tetapi mengesakan dirinya sendiri. Inilah hala tujuan kita sebenar. Apa pun yang kita lakukan, apa saja kehidupan kita ini adalah untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apa pun kita adalah kita ini sentiasa mengesakan Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Tidak ada yang lain lagi melainkan Dialah. Sekalian alam yang dijadikan, sekalian alam ini mempunyai cerita-cerita adalah daripada kisah-kisah yang ia untuk menyatakan dirinya sendiri. Sungguh pun dia tidak menyatakan sekalian alam ini Allah Subhanahu wa taala itu tetap hidup, tetap kekal abadi, tetap maha sempurna, tidak ada rasa kekurangan langsung. Dan sekiranya Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan sekalian alam ini yang banyak semuanya menyatakan dirinya sendiri juga. Alhamdulillah, bila kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman tentang dirinya kepada kita, maka tidaklah lagi kita jahil. Dan ini yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan sahabatnya kurang lebih, iaitu nanti pada akhir zaman akan ada umatku yang beramal kelebihannya 50 orang. Ya, akan ada suatu masa nanti umatku yang akan datang akan memperolehi anugerah 50 orang. Maknanya kebaikan
50 orang. Maka para sahabat yang mendengarkan itu, apakah 50 orang itu di kalangan kami sahabat-sahabatmu ya Rasulullah? Iya. Dia memiliki kelebihan ataupun kehebatan 50 orang seperti para sahabat. Allah, mari kita sama-sama memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan datang. Dia ada di kalangan tu mempunyai 50 orang sahabat, kehebatan dia tu, ketinggian dia tu. 50 orang para sahabat. Maka umat akhir zaman ni dia ada yang memiliki. Kerana ini kita kupaskan, kita mengkaji kenapa Rasulullah disampaikan berita ini kepada Rasulullah, supaya Rasulullah bagi tahu sebelum Rasulullah wafat. Maka yang dikatakan akan datang itu adalah pada zaman kita ini. Ya, kalau yang benar-benar orang yang dianggap asing pada penghujung zaman ini, seperti mana aku mula-mula datang di Arab Jahiliyah, mereka anggap aku asing sangat. Begitulah nanti akhir zaman umatku ini yang membawa ilmu ini dianggap asing sangat. Kenapa? Kerana tidak ada lagi orang yang mau mendapatkan ilmu ilahi. Maknanya ala tujuannya ilahi, ketuhanan. Seperti mana yang Rasulullah SAW bawa, para 124 orang Nabi, 1000 orang Nabi, 124,000 Nabi, semua membawa la ilaha illallah. Ya, tak ada yang tak bawa itu. Semuanya ilahi, turun kepada wali-wali Allah. Dan hingga sekarang nanti akan dianggap asing. Orang yang ada pengetahuan tentang ilahi dianggap asing dan juga sedikit. Ini yang dimaksudkan Rasulullah, beruntunglah orang yang dianggap asing. Siapa dia? Ini yang dimaksudkan 50 orang sahabat Nabi, kelebihannya yang dia ada pada akhir zaman umat. Kerana dia sangat merindui kepadaku, mengikuti jejak langkahku, membuang keakuan diri hingga lebur tak ada keakuan dirinya, yang ada mengesahkan Allah sepertiku. Hingga malaikat menjadi kagum, adakah ini cahaya Nabi? Ini Nabi ke? Cahayanya seperti cahaya Nabi. Sebab bila dah hilang keakuan diri, akan bertukarlah kepada cahaya nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga kan malaikat jadi kagum, nur Muhammad gitu. Gitu. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat pun tidak boleh menanding, kerana 50 orang sahabat kelebihannya tu. Kerana dia akan diuji bertalu-talu. Sekelilingnya tidak mahu kepada ilmu ilahi, ilmu ketuhanan, ilmu nakkan Allah Ta'ala, berkehidupan dengan Allah betul-betul, berkehidupan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa dia nampak rohku, hingga terjali diriku sendiri merinduinya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi moga-moga orang ini adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang kita mempelajari ilmu mengenal diri, mengenal Allah ni, banyak yang mempertikaikan. Yang mempertikaikan kita adalah orang yang sama agama dengan kita. Yang banyak mengatakan kita ni salah, nakkan kitab tu belajar di mana, universiti mana, sijil apa dia ada, bahasa Arab dia macam mana.
Semua dia nak tahu guru dia daripada mana. Dia tidak memandang kepada yang Nabi bagi tahu. Ilmunya adalah ilmu ilahi. Ilmunya adalah ilmu ketuhanan yang nyata. Bukan saja dia bertulis, tetapi dia memahami apa maksud yang tertulis. Itu yang diamaliakan. Maka dia tahu isi parti setiap ayat-ayat Quran itu. Dia tidak mengaji di mana-mana, dia tidak. Tetapi dia diberi pengetahuan oleh Allah untuk mengupas batinnya ayat-ayat Al-Quran. Dan apa yang berlaku dalam kehidupan ni, dia membacanya dengan bacaan Allah, iaitu dengan penglihatan Allah. Maka setiap suasana dia nampak hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ni hatinya dah tidak mahu lagi menginginkan keakuan diri dan juga dunia ini. Dia sekadar hidup di dunia, tapi dia tidak menghairankan dunia ni. Dunia ni tidak mengkagumkannya. Malahan dia takut untuk mengambil isi dunia ni, sebab dia dah terlampau cinta pada Allah dan Rasul. Dia terlalu sayang sangat kepada Allah. Dia tahu akan terpisah dirinya dengan Allah bila dia ada rasa keakuan diri, ada rasa nakkan keduniaan. Jadi seperti mana Nabi Musa disuruh oleh Allah, tanggalkan kedua terompa. Maksud Allah SWT, Nabi Musa dah membaca. Maksud kedua terompa itu, dibuangkan dulu dunia yang penuh dengan kedudukan, keinginan, hawa nafsu. Itu dunia, satu terompa. Dua terompa Allah, tanggalkan kedua terompa. Satu lagi adalah keakuan diri. Jadi dua di Allah suruh, tanggalkan kalau kau nakkan kepada aku. Maksudnya gini dalam Quran. Ceklah sendiri. Memang ada dalam Al-Quran Allah Ta'ala di lembah Muqaddasi Tuha, Allah suruh tanggalkan. Kemudian tu apa tongkat tu tadi? Tongkat tu adalah Allah Ta'ala suruh campakkan juga tongkat tu tadi. Tu tadi. Jadi semua nak disuruh tanggalkan. Tanggalkan keinginan kita kepada dunia dulu. Kemauan-kemauan dunia tadi. Dan juga tanggalkan juga keakuan diri. Itu punca dari kita cinta kepada dunia. Jadi dua tu barulah kita menjadi manusia yang tadi, yang makna benar-benar yang akan mengesakan Allah, yang mana dia tahu dirinya bukan lagi dirinya, yang sebenar-benar diri itu adalah Nur Muhammad, iaitu tak lain Nur Muhammad sifatullah, rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang hidupan orang sesaat begini merasakan tak ada keakuan diri dileburkan oleh Allah, maka 50 orang sahabat Nabi punya kelebihan. Maka sahabat-sahabat Nabi menjadi keheranan. Malaikat-malaikat jadi keheranan. Sebab bila manusia yang begini, dia akan bertukar, tak ada keakuan diri, akan menyatakan Nur Muhammad menjadi penyuluh kepada rahmatan lil alamin. Dia bukan Muhammad, tetapi dia sudah tak ada. Yang ada hanya Nur Muhammad sifatullah. Jadi dia menyuluh lagi sekalian alam. Sebab kerja Nur Muhammad ni menyuluh sekalian alam, menyatakan. Jadi siapa yang duduk di situ dia akan menyatakan. Dan kita tak akan nampak diri dia lagi. Kita akan nampak bahawa dia Nur Muhammad sallallahu Nur tadi. Maka diri ni dah bertukar jadi Nur. Memang sebenarnya tak ada. Jadi sifatullah. Inilah yang dimaksudkan tadi hadis tadi Nabi bagi tahu. Nabi SAW merindui orang seperti ini. Nabi SAW merindui. Sebab apa? Nabi SAW meletakkan nur cahaya kerinduan tu kepada orang ini. Maka orang ini mendapat percikan cahaya Nur Muhammad SAW, rohnya makin kuat diisi hingga tak ada lain pada dirinya adalah nur. Matanya nur, telinganya nur, dahinya nur, pernapasannya nur, mulutnya nur, dalam kolbunya nur.
Segala urat saraf, daging, apa semua penuh dengan nur dah. Nur itu, Nur Muhammad meliputi segala luar dan dalam dirinya. Tak ada lenyaplah dirinya. Gaib dirinya, lenyap dirinya, gaib, yang tinggal hanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah disebut tadi la hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la basirun, la mutaqallimun, lahul mawjud. Betul-betul tak ada dah. Dia punya pergerakan, penglihatan semuanya cahaya. Cahaya, pendengaran cahaya. Hingga disebutkan sesuatu, maka jadi apa yang jadi? Terjadi apa yang dikehendaki oleh Allah. Kerana dia mengikuti apa yang telah disusun oleh Allah. Bukan dia tu ada kekuatan tu, tapi dia melihat apa yang Allah Ta'ala suruh. Kun. Allah Ta'ala kata kun, dia pun berkata kun. Allah kata fayakun, dia mengatakan fayakun. Betul-betul hidupnya diserahkan betul-betul kepada Allah. Tak ada lah hayun, betul-betul tak ada hidupku, melainkan hidupmu ya Allah. Dia tak ingat lagi dia hidup. Yang hidup hanya Allah. Bukan jadi gila, jadi bertambah sempurna. La qadirun, tak ada lagi kekuatanku ya Allah. Terpisah ia dengan kau. Tak ada lemah lolai, tak mampu dia melangkah. Tak mampu dia nak tarik nafas, rebah dia. Seperti semalam yang diceritakan macam mana wali Allah Abu Yazid Al-Bistami. Ya, dia pisah ia sesaat daripada tak boleh bangun, dah terlungkup. Kesian dia, ya Allah, kesian aku ya Allah. Tanpamu ya Allah, aku tak boleh naik nafas, aku turun, tak mampu aku ya Allah. Aku gunakan naik nafasku tadi, engkau lah ya Allah. Turun nafas, engkau berhenti. Perjalanan darah aku, semuanya engkau ya Allah. Kalau engkau tak ada, bagaimana ya Allah? Tak mampu aku. Begitu sekali orang yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Orang ni tentulah mengenal diri, mengenal Allah. Barulah Rasulullah SAW akan mengatakan begitu kelebihannya. Bukan saya nak mengangkat-ngangkat, sebab ilmu ni dah memang ilmu yang sangat mustahak, sangat penting pada penghujung zaman ni. Ibaratnya sekarang kita pergi tempat yang mana sekarang orang kita nak lihat orang pakai jubah pun payah. Nak hidupkan sunnah Nabi. Pelik dah. Ramai-ramai sekarang orang Islam tak pakai jubah, pakai kemeja, tak pakai songkok pun ada. Jadi pelik dah. Bila pakai songkok, pakai kepiah, pakai serban, pakai ridak, dianggap pelik. Dianggap pelik dah sekarang. Dianggap macam terasing. Tapi beruntunglah orang yang dianggap asing. Lebih-lebih lagi orang yang betul-betul duduk di dalam pengajian mengenal diri, mengenal Allah. Dia tak mahu keakuan diri, ilmunya ilahi. Ilmunya adalah ilmu ketuhanan betul-betul, hingga tak ada lagi rasa kediriannya. Setiap dia nak bergerak, dia rasakan Allah yang gerakkan. Setiap yang dia nak masuk mulut tangan dia, dia nampak Allah yang suapkan. Hidupnya bermakrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa dia mahu untuk nak merasa keakuan diri. Dia dah lupa diri dia, dia dah tak mahu diri dia dah. Dia dah talak tiga diri dia. Dia dah benci dirinya. Sebab dirinya lah, keakuan dirinya lah punca akan jadi terputusnya hubungan dia dengan Allah. Jadi dia tak mahu, sesaat pun dia tak mahu untuk berpisah ataupun berhijab dengan Allah. Sedangkan Allah tak hijab, kita yang hijab. Dia rasa bersalah betul. Hingga dia terbuat begitu, rasa dia ada je keakuan diri, dia punya menyesal, dia punya taubat dia. Menangis dia menyesal. Atas sedetik dia rasakan ada rasa lagi keakuan diri. Dia jaga betul-betul, tapi kena juga dia menangis merintih, ya Allah, aku telah zalim ya Allah. Dia betul-betul menangis, keluar air mata dia. Salahnya cuma, tapi dia tidak memandang salah tu sikit, kecil atau besar, tapi dia pandang dengan siapa aku dah buat. Sedangkan Allah tak pernah berpaling, berbenci pada aku. Aku berpaling pada salah besar aku. Itulah kehidupan dia tu. Kehidupan dia sentiasa
nakkan Allah, hilangkan keakuan diri. Ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 50 orang kelebihannya. Sahabat tanya 50 orang kelebihan di zaman dia lebih, iaitu engkau sahabat-sahabatku seperti sahabat-sahabatku punya kelebihan. Makna 50 orang para sahabat dia memiliki itu bila pada akhir zaman. Orang yang memiliki, yang betul-betul pegang ilmu mengenal diri, mengenal Allah, ya, tak ada lagi keakuan diri, dia akan layak berada dalam ayam Allah, iaitu ayam Allah tu, iaitu hari-hari Allah. Kehidupan dia adalah dipentingkan hari-hari Allah. Tahu tak kalian tu hari-hari Allah? Hari-hari Allah ni hari-hari yang dia tak ada rasa keakuan diri. Dia rasakan Allah, dia nampak sekian. Hari itu maknanya sesaat hari itu kita rasakan seperti kita mendapat 60,000 tahun. 60,000 tahun punya kelebihan, fadilat. Itu satu saat kita duduk dalam hari ayam Allah, tak ada rasa keakuan diri. Itu fadilat dia tadi. Orang belajar kenal diri, kenal Allah ni jangan main-main. Allah cukup sayang. Rasulullah sampai bagi tahu orang ni 50 kelebihan dia daripada para sahabat tu. 50 orang sahabat. Bayangkan. Itu ya. Jangan, maknanya saya bukan nak melobi, tapi untunglah Allah pun nak bagi tahu, untunglah orang yang nakkan kepada Allah ni, untung dia tak tahu nak cakap. Tu sebab dia tahu ada tuju sebenar adalah cerita-cerita Allah. Maka tu dia uji sentiasa orang untuk supaya dia bertambah kukuh. Dia uji supaya bertambah kukuh. Bukan ujian tu datang akan menjatuhkan dia, tak. Ujian tu datang untuk mengukuhkan lagi supaya hilang keakuan diri, supaya jadi bertambah kebingungan. Kebingungan itu tak tahu tempat mana nak disandar, melainkan dia tahu Allah aja. Dia tak minta tambahkan lagi kebingungan supaya dapat bersandar betul-betul Allah saja dalam kehidupan. Dia nampak Allah semua. Dia tak nampak ujian, dia tak nampak lagi apa pun saja. Yang dia nampak hanyalah Allah, luar dan dalam dia rasa. Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nampak kekuasaan Allah, dia nampak kebesaran Allah. Dan dia hanya tenang bila tak ada keakuan diri. Bila dia dah dileburkan Allah Taala, itu tempat tenangnya. Dibagi apa pun dunia seisinya, dia tetap juga gelisah. Rasulullah, para sahabat semua gitu. Dan ini orang-orang yang pada penghujung zaman ni, bila ada, maka dia dirindui oleh Allah, dirindui oleh Rasulullah SAW. Kerana Allah menganugerahi kepada dirinya itu tak ada keakuan diri, yang ada menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Nabi Muhammad SAW, bila dia dah sampai pada kemuncak, kenal betul-betul Allah, lebur, maka Nabi Muhammad menjadi ru'ya bil haq. Apa tu ru'ya bil haq? Ru'ya bil haq tu adalah kerjanya anda menyuluh ya, memberi syafaat di hari-hari. Sebab kemahuan dia dah tak ada dah, dia dah dapat dah. Bila dah dapat, Allah anugerahkan kerja kau, bagi hantar apa yang dia dapat tadi supaya orang lain juga dah dapat. Dia duduk kat makam ru'ya. Selepas makrifat ada satu makam. Selepas pada makrifat ada satu makam. Selepas satu makam tu barulah makam yang penghabisan, iaitu ru'ya bil haq. Siapa yang duduk ru'ya bil haq, maka dia dah tak ada lagi dah yang dikehendaki, melainkan kerja untuk mubasyirau wa nazir. Tapi dia bukan nabi ya. Dia dah tak ada. Yang ada hanya dia memberi kerja, dia memberi seperti Muhammad, memberi cahaya syafaat pada lingkungan keliling dia. Pergi mana pun dia tidak berhajat apa. Kerjanya adalah Allah bagi ru'ya bil haq, seperti kerja Nabi SAW. Tapi dia bukan Nabi, hanya Allah yang mendownloadkannya. Seperti Imam Mahdi nanti. Seperti wali-wali Allah yang ikut Imam Mahdi. Seperti ada orang sekarang yang membawa watak yang begitu. Dia mementingkan, dia pergi mana-mana, dia hantarkan nur dia. Malam-malam dia solat, lepas solat dia ada khas solat dia untuk hantarkan nur kepada umat ni.
Itu je kerja dia. Ya, sebab dia dah hasbunallah wa ni'mal, dia dah cukup rasakan dengan Allah. Allah anugerahkan kepada dia untuk wa nazirah. Dia dapat rasakan wa nazirah. Apa nak disampaikan? Berita gembira. Dia ajakkan orang supaya kenal diri, kenal Allah sendiri. Itu je dia punya fikir. Macam mana aku, ya Allah, macam mana lagi nak hantarkan ni supaya manusia faham. Dia berfikir ke situ je dia. Fikirkan umat untuk dapat kenal diri, kenal Allah, dapatkan Allah, baru dia lega. Kerja dia tu makanan dia. Ru'ya bil haq, seperti Nabi Muhammad SAW, para sahabat yang terpilih, wali-wali Allah. Kerja dia gitu nak kan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat jumpa orang begitu. Dapat jumpa orang begitu dan kita ngikuti. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Yasin Allah Ta'ala. Ikuti orang yang tak ada dalam hati dia minta upah pada kalian. Apa pun tak nak. Inilah orang yang muhtadun Allah Ta'ala. Yang harus engkau ikuti. Yang benar. Jadi dah betul-betul kita jumpa, alhamdulillah, makna kita telah menjumpai apa yang Allah Ta'ala sembunyikan kat muka bumi ni, iaitu akunya bersembunyi di sebalik orang-orang yang tak ada lagi dirinya melainkan aku. Dalam hati dia tak ada lain dah. Dalam hati ni ada wala bai'un anda, tidak ada lain lagi di zikir, dia tak ada melainkan dia Allah mengingati diri, dalam dirinya tak ada lain. Dia syok macam tu. Orang beginilah yang dikatakan Allah Ta'ala, ikuti orang begini. Ini aku sembunyikan di muka bumi. Siapa yang jumpa, maka dia telah menjumpaiku. Mudah-mudahan kita dapat, alhamdulillah, jumpa orang begini, kita ikuti dia. Kita dapat ikuti, mentaatinya. Untungnya kita tadi. Bukan semua orang akan mendapatinya. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah yang dapat yakin bahawa orang ini betul. Allah bagi keyakinan. Ada orang dia tak yakin. Was-was macam-macam dia soal nak ni, macam-macam. Padahal dia tak pandang kata-kata, niat orang tu dia tak faham, makam orang tu dia tak faham makamnya yang Allah Ta'ala bagi. Tak ada keakuan diri dah. Tak ada imbalan apa, tak ada apa. Semua tak ada dah. Dia betul-betul nak kasih sayang, nakkan kita dapat Allah Ta'ala je, baru dia lega. Punya dia sayang kita ni. Punya dia sayang kita, dia nak selamatkan kita. Bukan di dunia je dia nak selamat, dia nak akhirat pun dia nak kita selamat. Tak lain, dia nak kita dapat kenal diri, kenal. Itu je jalan dia tauhid, untuk mengesahkan Allah dan selamat. Itu je. Dia tak mau lagi kerja lain. Bagi dia itu Allah dah bagi tugas begitu. Alhamdulillah. Ikuti, mudah-mudahan tak dapat. Kita solat hajat, minta pada Allah, temukan ya Allah sebelum aku mati. Aku nak ikut orang ni ya Allah, tolong tunjukkan ya Allah. Bersungguh-sungguh kita nak. Kalau sekadar main-main nak apa, ya kita depan mata kita tak sedar nanti. Depan mata kita tak sedar dia ada dengan kita. Itu tadi. Kita cari pohon mata jauh-jauh tak jumpa. Rupanya sebelah kita tak perasan pohon mata tu. Sekarang-kadang begitu. Kita ni ditutupi kerana Allah pelihara hamba-hambanya yang begitu. Nak jaga kualiti. Jadi kita yang betul-betul dia kena sungguh-sungguh mohon pada Allah. Alhamdulillah, siapa yang dah dapat tu syukur, alhamdulillah. Syukur, terima kasih ya Allah. Banyak sangat. Kita dah ketemukan, alhamdulillah. Saya rasa cukup sampai situ dulu, insya-Allah. Kita minta pencerahan lagi daripada saudara kita Syekh Latif bin Milian, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, inayahnya, rahmatnya, kasih sayangnya, kelemah lembutannya dapat kita bersama-sama berkumpul di sini mendengarkan penceritaan tentang Allah Subhanahu wa taala, yang mana hal itu dia tetap tak lain, tak lari tajuk, iaitu menafikan keakuan diri la ilaha illallah, yang ada hanya Allah. Yang nampak kita ni, yang ada, yang wujud, yang hidup ni bukanlah kita, tapi menunjukkan, mentajalikan diri dia yang esa sebenarnya. Itu yang kita nak mengimani,
meyakini dalaman ni sebenarnya. Dia tak ada erti kata mengaku Tuhan ke, tak ada. Sebab laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Tidak boleh diseumpamakan daripada segala sesuatu. Tapi yang paling penting la ilaha illallah, kena mengimani dalaman la ilaha illallah, iaitu apa dia? Itu dia. La tu menafikan benar-benar keakuan diri kita, menyatakan semua yang banyak, menyatakan kepada Esa. Apa pun semua dalam sekalian alam ni menyatakan semua Esa, tak ada banyak pun Esa. Macam saya cakap, lipat baju 10 helai baju, setiap baju yang pertama, baju yang kedua, baju yang ketiga tu dia tidak boleh bercantum bersatu, tak boleh. Tapi dalam banyak-banyak baju tu semua menunjukkan kepada Esa. Itu kita nak mentauhidkan semua. Itu nak kita nak bawa dalam kehidupan harian. La ilaha illallah ni kita dah tahu dah betul imani dalaman ni, la ilaha illallah ni kita bawa daripada kehidupan harian kita, insya-Allah. Kita baju ke apa ke yang kita nampak semua mentadalikan keesaan Allah SWT setunggal, tak ada dua. Itu yang penting. Jadi yang paling penting kita kena betul-betul menafikan benar-benar keakuan diri kita. Itu yang kita kena perang dalam, masuk medan perang betul-betul. Masuk medan perang. Kita ni tak mampu. Tapi Allah Ta'ala nak tengok kesungguhan kita, baru betul Allah Ta'ala fanakan kita. Fanakan kita. Ni perkataan fana pun tak tahu. Kalau yang ni lah, kalau yang komen yang tak baik-baik, yang ialah baru cerita tentang apa, ialah tentang talk ke apalah kan, tentang keesaan Allah ni semua kan, baru dengar sikit ataupun baru dia tengok perkataan, dah dia kata judge orang macam-macam. Itu yang tak elok, tu perangai buruk namanya, bahaya macam tu. Macam kemunculan Imam Mahdi lah besok kan. Kalau tak tahu, jahil sangat, diam je lah. Diam je, jangan lawan dia pula, jangan berkata-kata dan sebagainya. Diam je lah. Pasti dia akan ikut laluan betul-betul kumpulan Imam Mahdi. Ini hadis sahih. Kemunculan Imam Mahdi ada. Ini sampai orang muda sampai tak tahu langsung. Sampai tak tahu langsung Imam Mahdi ni imam akhir zaman. Akhir zaman Imam Mahdi, lepas Imam Mahdi apa? Lepas Imam Mahdi apa? Dajjal. Lepas Dajjal, Ya'juj dan sebagainya. Kena redha lah apa yang Allah Ta'ala letakkan ke depan tu, tak apa. Tapi kita yang ke depan ni biar yang memang susah, tapi biar ke depan ni biar dengan Allah SWT menafikan benar-benar keakuan diri kita. Tu. Tapi kena tahulah, jangan sampai cerita akhir zaman ni pun tak nak dengar dah. Kan? Tak nak dengar langsung. Betul-betul. Banyak ustaz, contoh saya bagi tahu Ustaz Wadi Anwar, Ustaz Muhaizat, semua cerita pasal kadang-kadang cerita pasal tentang akhir zaman. Itu kita nak kena betul-betul, kita nak cari. Bila kita dah dengar, cari pula mursyid yang boleh menceritakan tentang akhir zaman ni macam mana, apa dia punya tindakan Yahudi ke apa. Kita dah tahu. Jangan sampai cakap apa, grup apa, bohong apa ustaz. Ada grup bohong apa ustaz, bayanglah. Orang Islam buat macam tu, bayanglah. Grup bohong apa ustaz. Lepas tu Panglipu apa, Ustaz Wadi dia kata, dia cakap Ustaz Wadi Anwar tu Panglipu Lara. Bayanglah. Padahal orang tu cakap tentang akhir zaman, kita kena bersiap sedia. Kan? Bayangkan betapa jahilnya anak-anak muda sekarang ni. Racun apa yang kau nak makan dah ni? Kan? Itulah. Jadi saya nampak benda ni memang banyak yang dah sakit dah. Kan? Tenat sangat dah ni. Jadi kita kena bangkit semula. Anak-anak muda yang jahil tu lah. Jangan terlalu syok sangat dengan dunia ni. Cari
Cari, lepas bekerja, cari guru dan cari macam mana kita nak apa, nak menghadapi kehidupan seterusnya ni, berkehidupan dengan Allah ni macam mana. Datang sumber-sumber apa, gaji kita ke apa ke, semua datang daripada Allah. Datang daripada Allah. Bukan usaha kita, yang usaha gerak daripada Allah. Dia beritahu tadi, la ilma lana, la hayyun la alimun la qilus. Syekh Abdul Qadir Jalani bagi tahu tadi kupasan daripada la ilaha illallah. Kita ni tak ada apa, cuma kita kena menyatakan betul-betul, mengimani betul-betul dalam la ilaha illallah tu. Jadi dengar betul-betul, dengar apa pun yang berkaitan dengan makrifat, awalil ma'rifatullah ni, dengar betul-betul, dengar bagi habis. Sami'na wa ata'na, insya-Allah Allah Taala akan bagi. Wa zidnahum huda, petunjuk betul-betul Allah Taala bagi. Jumpa dengan guru ke dan sebagainya, insya-Allah dia akan bagi. Cuma kita jangan berbantah-bantah, kan? Tak tahu bertanya, selidiki. Jadi saya sama-sama mendoakan yang mana kita ni semua memang benar-benar tak mampu, tapi dengan adanya orang-orang yang dikatakan kekuatan 50 orang para sahabat itulah yang betul-betul kenal diri, kenal Allah ni, itu patut kita dekati, untuk kita sama-sama mendapat gelombang nur cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita bersama-sama bersatu membangkitkan yang dikatakan tak lama lagi akan tumbuh. Bukan tak lama lagi, ini yang terdekat ni akan menjadi cendawan yang tumbuh. Kenal diri, kenal Allah ni, ma'rifatullah ni, awali ma'rifatullah ni akan menjadi seperti cendawan yang tumbuh. Jangan besok tercengang-cengang, tengah-nganga besok. Ini dah Allah Taala dah bagi apa yang dikatakan pentingnya mengenal diri, mengenal Allah ni. InsyaAllah sama-sama kita. Sekian daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama-sama berkumpul dalam majlis Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga kita telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana nikmat yang paling utama ialah nikmat hidup. Yang mana nikmat hidup ini kita hendaklah menyatakan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup. Alhamdulillah. Sedikit perkongsian yang dapat saya sampaikan pada malam ini adalah berkaitan tentang olahan yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu subuh pagi tadi. Yang mana apabila saya keluar, saya melihat bintang-bintang yang ada di langit bercahaya menerangi sekian alam. Dan di situ saya menyatakan ada sahabat saya sendiri yang menyatakan bahawa apabila kita melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, kita yang mana mereka katakan tatafakkarun, kita berfikir tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, kita akan diberikan keteguhan, keyakinan yang betul-betul bagi menyatakan Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar wujud. Jadi yang di sini yang kita menyatakan bintang tadi, bukan sahaja bintang yang kita berfikir, menyatakan apa yang terjadi daripada bintang itu semua kita fikirkan. Malah semua yang kita nampak ini kita kena tatafakkarun, sentiasa berfikir. Yang mana di mana dikatakan Rasulullah SAW berkata, berfikir sejenak itu
lebih baik daripada beribadah setahun. Jadi kita hendaklah sentiasa memikirkan apa yang kita melihat supaya kita dapat benar-benar menyatakan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu Wa Taala, apa yang diucapkan oleh saudara kita, teman-teman kita tadi, semuanya daripada khatir Rabbani, daripada kalimat-kalimat kudus, daripada kalimat-kalimat Rabbi yang tak lain tak bukan untuk kita sama-sama mengajak, untuk kita sama-sama mengesakan Allah, menombor satukan Allah. Jangan lagi rasa kita yang boleh mendengar, jangan lagi rasa kata kita yang boleh melihat, jangan lagi mengatakan kita ni ada kuasa, jangan lagi mengatakan ataupun merasakan yang kita ni mendengar, jangan lagi kita merasakan kita boleh berkehendak kepada sesuatu. Semuanya tak ada, melainkan Dia semualah yang menyusunnya. Nak dipahamkan, nak dibawa dalam kehidupan kita. Ya. Kita kalau sebenarnya bila merasakan ada keakuan diri, kita rasa kita yang mengangkat sesuatu itu, tanpa kita merasakan kita mengangkat, maka kita itu berada di dalam azab. Yang kita tidak sedar kita berada di dalam azab. Bila kita belajar kenal diri, kenal Allah, baru kita tahu kita tak boleh ngangkat barang itu. Baru kita angkat. Yang kita angkat bukan kita, tapi kudrat Allah. Dia berubah nanti. Kita berjalan, kita tak rasa yang mengangkat kudrat, yang mengangkat kaki kita melangkah satu langkah ke depan. Kemana pun kita pergi, di seluruh dunia ini kita pergi, kita tak merasa yang kita bergerak, kaki kita selangkah itu adalah gerak daripada kudratullah. Sebab kita tak mengaji kenal diri, kenal Allah. Azab kita. Jadi kita nak nampakkan azab tu, ya Allah, azab tu nanti dekat dalam kubur, dekat pada mahsyar nanti dihitung nanti. Jadi aku dah buat solat, aku dah buat tu, jadi itu defend akulah ya Allah. Ya Allah. Ya, saya tak katalah tak payah buat. Maknanya saya nak mengatakan salah pengetahuan kita itu. Maka carilah pelajaran mengenal diri, mengenal Allah. Kerana itu Allah dan Rasul suruh kita ni dulu mengenal diri, mengenal Allah dulu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan banyak ayat-ayat lain lagi supaya menafikan diri kita. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu semua nak kita dalam kehidupan kita nak dibawa, bukan disebut di banyak kali. Nak dinyatakan dengan hakul yakin, iaitu tidak lagi aku mengangkat ini gelas, melainkan kudratullah ya. Tidak lagi aku berkehendak kepada minuman, makanan, melainkan apa yang telah dibagi kehendak, rasa untuk aku minum air itu atau aku makan. Apa jenis makanan pun, semua Allah telah nyusun. 40 hari lagi kita nak makan ke depan ni, Allah dah nyusun dah. Jadi Allah tahu semua susun menu-menu kita semua. Tapi kita nak pening kepala lagi fikirkan benda tu, padahal Allah dah siapkan semua dah. Cuma engkau hilangkan keakuan diri, ingat aku je. Lain-lain kau jangan risau, semua aku telah susun. Betapanya kita bila tak belajar kenal diri, kenal Allah ni, selalu diperbodohkan ataupun kita menzalimi diri kita sendiri tanpa kita rasa macam kita ni melakukan kezaliman. Ada mengangkat gelas, kita rasa kita yang angkat, atau kita tak rasa pun. Kita tak belajar. Mana kita rasa kita angkat gelas? Bila kita belajar, takut kita, ya Allah, kudrat Engkau ya Allah. Air ni daripada Engkau, teh ni Engkau tumbuhkan, satu benda kat air, kat gelas, semua barang Engkau ya Allah. Jadi kita berhidupan, kita sentiasa berhubung dengan Allah. Berhubung 24 jam. Di sinilah tempat ahsan wa amalah yang Allah nak lihat. Yang
Yang kita tertipu lagi teruk adalah kita impunkan ilmu banyak-banyak. Sampaikan kita nak nilai orang pun. Dia ada PhD tak? Dia belajar universiti tak? Dia belajar tu tak? Dia belajar di mana? Siapa guru dia? Sampai jadi terhijab dengan Allah Ta'ala. Disebabkan kita belajar terlalu tinggi hingga kita tak belajar ilmu yang terlalu asas, awal ludin ma'rifatullah, iaitu awal-awal tu kena kenal Allah. Kita terlupa, kita ambil ilmu lain. Itulah sebabnya kita terhijab dengan Allah. Ilmu tu yang menjadi hijab kepada kita, sebab kita tak belajar. Bukan salahkan ilmu, tapi kita ni tadi tak belajar yang asas, yang awal-awal tu tadi. Maka itu kita memandang orang itu, pandang dengan nilai. Dia ada PhD tak? Dia ni ada sijil tak? Dia boleh mengajar. Dia ni tak boleh lah, tak ada sijil. Kita menilai orang gitu. Padahal Allah tu suruh memandang yang paling tinggi adalah hati kita ni. Kenal ke tak kenal Allah? Kalau orang tu kenal diri, kenal Allah, dia tu yang paling disukai, dicintai oleh Allah. Dia yang diiktirafkan oleh Allah untuk kamu ikuti percakapan dia, ikuti perjalanannya. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Tapi kalau kau banyak ilmu, Allah tak suruh ikut. Mana dia Allah suruh ikut orang yang banyak ilmu? Tak. Allah suruh ikut orang yang begitu dalam hatinya tak ada dah, kosong, hanya Allah aja. Itu ittabi'u man la para nabi, para rasul, para wali Allah, orang arif billah, mursyid, mereka tak ada lagi dah dunia dalam hati dia. Ilmu pun dia belajar, dia letak tepi. Yang dia pegang betul 24 jam hikmah, iaitu Allah. Itu begitu. Bukannya kita pegang bersandar pada ilmu kita. Bukan saya cakap tak boleh belajar. Pegang PhD, orang tu tak ada PhD, kita pandang sebelah mata. Ya Allah, busuknya hati kita. Kita rasa kita okey dah, rupanya teruk kita ni. Tu tadi kita memandang kepada luaran. Kita tak pandang apa yang dipandang oleh Allah pada orang itu. Apa yang dipandang oleh Rasul pada orang itu. Allah suruh pandang seseorang itu atas kesucian, bersihnya hati orang tu. Itu tinggi darjat tu. Itu dinamakan takwa. Tak ada orang yang lebih tinggi. Allah Ta'ala bagi tahu, melainkan orang yang bertakwa. Orang bertakwa tu orang yang kenal diri, kenal Allah lah. Dia takut nak ada rasa keakuan diri. Dia nak 24 jam dirinya dikontrol oleh Allah. Itu orang bertakwa. Sentiasa dia takut nak ada rasa keakuan diri. Sedetik pun takut. Itu dinamakan takwa. Kita kadang-kadang belajar tinggi-tinggi, takwa pun tak faham. Sebab kita tak boleh bawa. Kita hanya cakap, ittaqullah. Hari Jumaat kita takut pada, kita pun sendiri tak takut. Rasa tak faham dia ittaqullah tu. Takut apa? Takut nak rasa ada keakuan diri. Ini tidak. Lagi kita cakap takwa, kita tak faham. Sebab masih ada keakuan diri. Nak merendahkan orang ni. Nak mengenal ni. Jadi bukanlah saya cakap sijil tu tak penting, tapi jangan pandang rendah orang yang tak ada sijil. Ya, sebab hatinya tetap dipandang oleh Allah. Kau ada sijil pun Allah pandang hati kau juga. Kau tak ada sijil pun Allah pandang hati kau juga. Yang paling mustahak hati kau selalu dengan Allah, tak mahu keakuan diri. Itu yang Allah Ta'ala kata ini tak ada beza je. Mana semuanya kita adalah sama, melainkan orang yang bertakwa ni. Orang bertakwa ni darjat dia tinggi di sisi Allah SWT. Sebab tak ada dah keakuan diri dia, tak ada keinginan lain melainkan mengajak mengesakan Allah, seperti mana Allah mengesakan dirinya. Jadi sedarlah kita sendiri, yang mana yang terlalu banyak ilmu dia, makin kita biar bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu, apa pun bertambahlah merendah diri. Dekatilah. Kalau orang tu jahil, dekati dengan kasih sayang. Bukan kita hina dia. Kita kata dia tu belajar tak pergi ke universiti mana, dia ni bodoh lah, tak faham. Tak, kita kena dekatilah. Kita ni yang pandai, pergilah. Jangan kita bagi suara-suara daripada jarak jauh. Pergi dekati, rangkul, kasih sayang. Ya, tolonglah, menolonglah. Jangan kita hina, jangan kita cerai berai, kita sama-sama lah. Dia bercakap pun atas dasar mengesakan Allah, kan? Bukan ada kepentingan apa pun.
Pergi jumpa, jangan cakap belakang-belakang, pergi jumpa. Kalau nak jumpa saya rela nak jumpa. Tapi syarat dia nak jumpa, jangan nak berdebat. Berdebat, saya bagi awak menang je, tak payah datang lah. Saya cakap gitu. Tapi kalau nak kasih sayang, saya suka. Saya suka. Kalau nak datang kasih sayang, silakan. Saya alu-alukan. Marhaban. Saya suruh datang. Tu. Saya suka, saya farhan, saya gembira sangat. Tu, datanglah. Saya alu-alukan. Saya suka kasih sayang. Tapi kalau niat datang tu nak berbala-bala, nak rasa kamu kaya betul, dia salah, dia betul, dia salah, itu tak payah jumpa saya pun tak apa. Terima kasih tak datang, saya cakap. Jangan datanglah. Saya kalau boleh pada Allah, kalau orang nak berdebat, ya Allah tolonglah jauhkan aku. Orang yang datang nak jumpa aku nak berdebat, ya Allah, janganlah ya Allah. Tapi kalau nak kasih sayang, nak supaya rasakan kau ya, mengesahkan kau ya Allah, silakan Allah ya Allah. Permudahkanlah orang jumpa dengan kita tadi, ya, supaya kita dapat hidup sentiasa mengesahkan Allah, sentiasa kasih sayang, tolong menolong dalam agama kita. Kita dah hancur dah, bercerai-berai dah, kita banyak sangat dah umat kita sekarang ni. Kita nak pecahkan belah lagi, ya Allah. Sudahlah tu, taubatlah. Cari kasih sayang sekarang. Nak kasih sayang tu tauhid, mengenal diri benar Allah. Orang mengenal diri benar Allah ni, dia tak ada kebencian. Kalau udah dia ke kau apa, dia tetap doakan kau juga. Dia dah macam tu sifat dia. Dia takkan robah. Ya. Jadi kita yang menyesal nanti. Dia ubahlah, insya-Allah sama-sama kita. Sekali lagi cukup dan sampai di situ dulu. Terima kasih atas perhatian semua yang dengar YouTube, dan juga saya mohon maaflah kesalahan, kesilapan dalam menyampaikan rasa keakuan diri. Wa'fu minkum, sesungguhnya apa pun yang kita sampaikan adalah iaitu ru'ya bil haq, iaitu kebenaran untuk sama-sama kita mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan diri kita sendiri, dirinya sendiri, iaitu tak lain kita hidup berkasih sayang, bertambah kasih sayang, bertambah kasih sayang. Walau kita tak jumpa, walau jauh di mana, tapi di hati kita tetap kasih sayang. Setiap yang mendengar YouTube tak jumpa saya pun, tetap hati saya bertambah kasih sayang. Kita tak jumpa Rasulullah, tetap Rasulullah kasih sayang dengan kita. Kita pun rasa rindu pada Rasulullah. Itu yang kita nak sebenarnya. Apa guna dekat tapi macam Abu Jahal, tak ada rasa rindu dengan Rasulullah. Saudara tu. Dekat tapi tak rasa kasih sayang. Tapi kita jauh semana kita mak dengan Rasulullah, tapi hati kita bertambah rindu dengan Rasulullah. Rasulullah lagi bertambah rindu. Begitulah ibaratnya. Kita sentiasa rasakan Allah, bahagia dengan Allah. Yang lain-lain kita tak mustahak sangat. Yang mustahak jangan sampai kau tak ada dalam hatiku ya Allah. Sedetik pun aku tak nak berpisah dengan kau. Begitu sekali. Allah tu lebih lagi, kalau kita dah anggap gitu, Allah tu akan lebih lagi pada kita. Dia rangkul kita bertambah kasih sayang. Allah lebih. Allah menunjukkan perasaan kasih sayangnya lebih kepada kita lagi. Lebih lagi. Kalau kita sayang pada Allah, Allah lebih sayang lagi. Ya Allah, maha baik, maha sempurna Allah SWT. Jadi janganlah kita pisahkan dengan Allah. Buangkan akuan diri. Caranya kita dapat kemanisan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Original yang asli betul-betul. Tak ada yang lebih best lagi. Dia manis tiada pahit, kata Rasulullah, kalau kita betul-betul merasakan Allah. Hingga kan Rasulullah SAW bersabda kurang lebih, maknanya modalku adalah Allah. Modalku adalah Allah. Maknanya modal, tak akan lepas modal ni. Bila modal dia ada, keuntungannya adalah yang banyak. Maknanya modal kita adalah mengingati Allah, tu modal kita. Jangan kita sedetik pun hilangkan modal kita. Sentiasa 24 jam seperti Rasulullah, modalnya adalah Allah, mengingati Allah, buang keakuan diri, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi.